Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marra. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita sedang berada pada 10 hari akhir daripada bulan Ramadan. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayatnya sehingga kita dapat berusaha untuk menambahkan amalan-amalan kita sehingga kita ditemukan dengan malam Lailatul Qadar insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali dalam pembacaan kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di mana pada 2 minggu yang lalu kita sudah masuk pada tajuk yang baru pada muka surat 84 tentang apa yang hendak dibaca atau apa yang dituntut dibaca di dalam masjid ketika kita berada di dalam masjid. Di antaranya adalah seperti memperbanyakkan membaca zikir, dan juga disunatkan untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan seafdal-afdal zikir. Al-Quran itu merupakan seafdal-afdal zikir. Walaupun ada hadis yang terang yang mengatakan afdal zikri adalah, sebaik-baik zikir itu adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi kita harus ingat amalan yang Allah berikan, yang diajarkan oleh Nabi SAW itu berbeza-beza. Dan tiap-tiap amalan itu mempunyai keutamaan yang tertentu. Pahala-pahala yang tertentu. Amalan bacaan Al-Quran, besar pahalanya itu tidak sama dengan pahala membaca la ilaha illallah. Memang ada pahala, tapi tidak sama. Dia tidak sama dengan zikir la ilaha illallah atau tidak sama dengan bacaan Al-Quran. Jadi bila kita sebut tentang zikir, janganlah kita melarang orang-orang untuk berzikir sesuatu zikir, walaupun memang zikir itu diketahui tentang fadilatnya. Contohlah, di antara zikir yang boleh untuk membersihkan hati, yang boleh untuk menyucikan hati, melembutkan hati adalah dengan memperbanyakkan istighfar kita kepada Allah SWT. Banyakkan meminta ampun, banyakkan bertaubat. Jangan kita kata nak berzikir, nak lembutkan hati, buat apa? Lembutkan hati cukup dengan zikir la ilaha illallah. Kita jangan larang orang buat seperti itu. Memang diketahui seperti itu, bahawa istighfar itu adalah ia boleh melembutkan hati seseorang, boleh untuk mujarab atau manfaat untuk melembutkan, membaikkan hati seseorang. Jadi kalau ada orang istighfar seperti itu, jangan kita melarang. Saya kata ini kerana adalah pengalaman peribadi sendiri. Saya istighfar, banyak istighfar, datang orang yang mengatakan, buat apa nak baca istighfar? Kita baca la ilaha illallah, itu lebih baik daripada baca istighfar. Jangan. Semua zikir itu tujuannya satu, mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kita berselawat kepada baginda Nabi SAW, kita pun dalam masa yang sama kita mengingat kepada Allah. Kerana kita minta kepada Allah untuk turunkan rahmat, serahmat-rahmatnya ke atas baginda Nabi SAW. Itulah maknanya selawat. Ya Allah, turunkanlah rahmat ke atas baginda Nabi SAW.
Selawat daripada Allah itu adalah maknanya rahmat. Daripada malaikat itu adalah memohonkan istighfar. Jadi itu maknanya selawat. Jadi bila kita selawat, kita minta kepada apa? Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik pada tentang zikir, kita zikir terserahlah nak zikir mana. Cuma nak beritahu indahnya Islam itu bila kita rasa bosan dengan suatu zikir, kita boleh bertukar kepada zikir yang lain. Penat baca Al-Quran, kita tukar baca La ilaha illallah. Penat baca La ilaha illallah, kita baca selawat ke atas baginda Nabi SAW. Ni contoh lah. Penat baca selawat jemu lah, atau kita kata boring baca selawat, baca pula istighfar. Istighfar pula boring, penat, baca balik, baca pula subhanallah. Bertukar lah. Kan? Itu semua masa kita yang kita gunakan untuk kita berzikir itu adalah masa-masa ibadat. Setiap satu second tu Allah bayar kita dengan pahala. Pasal kita sedang duduk di hamparan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama apabila kita melakukannya di dalam masjid sambil kita iktikaf, sambil sekali kita berzikir, maka lebih besar pahalanya itu. Lagi kita sedang dalam keadaan wudu, dalam keadaan menghadap kiblat, subhanallah. Jadi kita janganlah merendahkan orang-orang lain yang zikir yang tak selari dengan kita. Subhanallah. Jadi itulah yang kita pelajari pada 2 minggu yang lalu tentang memperbanyakkan amalan ketika kita sedang berada dalam masjid, dan termasuk memperbanyakkan amalan juga atau memperbanyakkan zikir itu di antaranya seperti membaca hadis-hadisnya Nabi SAW, mempelajari hadisnya itu. Dan dalam kata mempelajari hadis, bermakna kita mempelajari kontennya. Bila kata mempelajari kontennya, bermakna kita mempelajari kontennya itu untuk diamalkan. Bukan mempelajari kontennya itu untuk merendahkan, menghinakan, menghentam orang-orang lain. Itu bukan tujuan kita belajar agama. Tujuan kita belajar agama supaya kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin lagi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mencontohi akhlak-akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh baginda. Itulah tujuan kita belajar agama. Bukan tujuan kita belajar agama tu untuk menjadi gangster. Bukan tujuan kita belajar agama itu untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Bukan. Tujuan belajar agama kita yang penting sekali untuk mendatangkan takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kita belajar, makin kita takut kepada Allah. Makin kita belajar, makin kita takut nak buat maksiat. Itu namanya ilmu yang kita belajar itu adalah ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat. Makin kita belajar, makin kita lagi mengenal baginda Nabi SAW. Makin kita makin mengenal tentang perintah-perintah Nabi, larangan-larangan baginda Nabi SAW. Itu namanya amalan-amalan yang kita lakukan yang akan menerangi kubur kita, subhanallah. Bukan kita mendengar, kita belajar, kita mendapat faedah, kita hentam orang lain. Salahkan orang lain. Kerana kita tak setuju dengan apa yang dia buat. Kita hentam dia. Kita hentam dia cakap dia salah, kita cakap dia ni betul. Bukan, itu bukan tujuan kita belajar agama. Kalau kita makin belajar agama, makin kita putuskan silaturahim kerana berlainan belajarnya kita dengan orang lain. Dia belajar A, kita belajar B, kita kata dia B salah, kita A betul. Subhanallah. Maka kita ingatlah bahawa apa yang kita belajar itu tidak membawakan manfaat kepada kita. Kerana kita tak dapat nak mengamalkan ilmu tersebut. Apa yang kita dapat manfaat dengan menghina, dengan merendahkan, dengan menghentam, condemn orang lain? Subhanallah. Jadi tujuan kita belajar agama itu untuk kita makin takut kepada Allah dan makin kenal dengan Nabi SAW dengan mengikuti akhlak baginda dan perintah-perintah dan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Jadi balik pada tadi yang kita kongsikan, mempelajari hadis Nabi SAW adalah mempelajari kontennya untuk kita amalkan, bukan untuk kita merendahkan dan juga menyalah-nyalahkan. Dan juga di antaranya adalah mempelajari ilmu fikih. Dan kita pun sedia maklum tentang fikih itu adalah berkenaan dengan hukum, memahami agama. Dalam maksud hadis Nabi SAW, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi agamanya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya itu, maka Allah akan memperdalamkan ilmu agamanya.
Yufaqihu fiddin dalam arti kata ulama juga boleh diertikan dengan dia memahami hukum-hukum yang ada dalam agamanya. Kalau yang ikut mazhab Syafi'i, apa yang difatwakan, apa yang ditulis atau dikongsikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, kemudian apa yang difatwakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, Imam Ghazali, ini semua adalah ulama-ulama yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Subhanallah. Jadi itulah kepentingan kita belajar fikih. Kalau kita ini pun tak tahu, itu pun tak tahu, bermakna kita pun perlu untuk berusaha. Berusaha apa? Berusaha untuk belajar. Belajarlah. Ustaz, saya tak tahu dalam bab wuduk. Saya tak tahu bahawa bila kita angkat wuduk, kita kena pastikan kuku-kuku kita tidak ada kotoran-kotoran. Atau bahasa kita maaf kata taik kuku lah. Kotoran di kuku. Macam mana tahu kuku tu dah ada kotoran? Bila kuku kita tu sudah berubah warna. Bukan pasal dia inai. Jangan salah faham. Maksud berubah warna tu, ni kuku kita ni kan. Biasanya yang berubah warna tu bermakna apa? Kuku kita tu dah panjang. Dah time untuk kena potong. Tapi kita asyik tangguh je. Nantilah Ustaz, saya tunggu hari Jumaat. Jumaat pula lupa. Nantilah Ustaz, saya tunggu hari Isnin. Isnin pula lupa, saya tunggu nanti hari Khamis saya ketip. Lama-lama tak ketip dah sama macam Pontianak. Jadi, bila kata kuku yang panjang, bermakna tanda panjang, maksud panjang itu bila kuku kita sudah boleh berubah warna. Macam mana boleh berubah warna? Dia bukan pasal blue black, dia bukan pasal ada inai, tapi kerana ada makanan yang terselit, kotoran yang terselit di kuku-kuku kita. Yang telunjuk jari sambal belacan, yang jari tengah serunding, yang jari kelengking ini ada lauk sambal, yang ini pula ada paru, semua terselit-selit. Na'udzubillah, astaghfirullahalazim, kuning-kuning semua ni, maka kita kena bersihkan. Jadi kalau kita tak tahu bahawa benda ni tak sah kalau kita angkat wuduk kerana dia menghalang air wuduk masuk ni. Subhanallah. Jangan ada kuku panjang tu periksa betul-betul sebelum angkat wuduk. Jadi kalau kita tak tahu bab wuduk ni, bermakna kita kena belajar. Kan dalam pepatah, kalau tak silap saya, pepatah ini daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man lam takun aliman man lam yadri wa lam takun sa'ilan jahilta 'alil ilmi wala tadri. Dalam masuk syairnya gitulah. Barang siapa yang tidak mengetahui hal keadaan dan dia pun tidak mau bertanya, maka dia adalah orang yang jahil kepada ilmu itu, dalam keadaan dia sendiri tak tahu yang bahawa dia itu adalah orang yang jahil. Subhanallah. Jadi bila kita tak tahu, terutama khususnya ilmu fikih ni, dan khususnya dalam ilmu fikih ini adalah bab ibadat. Kerana ibadat ni kita nak gunakan harian. Hari-hari kita akan bertemu dengan bab bersuci. Bersuci tu bermula dengan bab airnya, bab tayamumnya, bab istinjaknya, bab mandinya, bab haid, bab nifasnya. Semua masuk ni. Yang herannya bab haid, nifas, istihadah. Tanya pada perempuan, maaf katalah bukan orang yang dengar ni lah. Mungkin orang yang sebelah timur yang tak pernah dengar Singapura tu apa. Contohlah. Tanya bab haid, nifas tak tahu. Tapi bila kata suaminya, suami dia boleh explain kan. Istihadah ada 7 bahagian. Bahagian pertama ini, haid macam gini, nifas macam gini. Bila kena mandi, time istihadah. Bila kena haid, bila istihadah tak kena mandi. Apa nak kena buat kalau orang tu ada istihadah. Suami boleh explain. Si isteri pula teranggang-angah. Jadi siapa yang keluar haid? Suami ke isteri? Kan dah terbalik. Jadi kita kena ambil tahu itu baru bab bersuci. Belum masuk bab solat. Syarat sujud apa? Syarat Al-Fatihah apa? Syarat takbiratul ihram apa? Salamnya syarat apa? Rukun kauli, rukun perkataan ada berapa? Rukun perbuatan ada berapa? Ini baru bab solat. Subhanallah. Boleh masuk lagi semayang-semayang sunat. Belum masuk lagi semayang jamak kasar. Belum lagi masuk semayang jemaah, semayang Jumaat. Ni perkara jemaah sekalian. Ni perkara yang kita nak lakukan harian. Jadi kalau kita rasa kita tak tahu, maka usahalah untuk ambil tahu. Usaha ambil tahu tu macam mana? Dengan belajar agama. Belajar agama. Kalau tak ada ustaz, saya tengok kat masjid-masjid ni semua dah advance lah ustaz. Kitab itulah, kitab inilah. Kita kalau rasa ada kemampuan, rasa boleh approach ustaz tu, ustaz boleh tak ajar saya, bimbing saya, isteri dengan keluarga saya.
di rumah. InsyaAllah kita akan beri ustaz habuannya. Ustaz kita betul-betul serius ni nak belajar bab fikir, bab hukum. Pasal kita tak tahu. Terus terang tak apa. Saya tak rasa ustaz tu nak menolak terus 100%. Melainkan kalau ustaz tu punya schedule full. Mungkin ustaz tu kalau dia full pun dia akan suggestkan kawan-kawan dia. Teman-temannya yang ustaz-ustaz yang lain yang boleh mengajar juga. Subhanallah. Yang penting kita belajar. Jangan kita buat tak tahu je. Baik, jadi ini adalah walaupun dah kita dah lalu minggu lepas. Cuma saya rasa benda ni 2 minggu lepas. Cuma pada saya benda ni perlu untuk kita ketahui atau perlu untuk kita fahami. Yang 2 perkara yang saya sebutkan tadi. Belajar hadis Nabi SAW adalah mempelajari kontennya dan juga apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Dalam masa yang sama kita belajar itu kerana untuk kita mengamalkannya. Kalau kita nampak orang lain tak amalkan dan kita tahu bahawa itu bukanlah termasuk yang dilarang dalam Islam, maka tak apa. Jangan kita menjadikan itu satu isu. Yang kedua, belajarlah ilmu fikir. Itu benda penting. Kita tak tahu macam mana sah ke tidak sembahyang kita. Hanyalah kita boleh ketahui dengan apabila kita belajar ilmu fikir. Bila kita boleh jamak, bila kita boleh kasar, bila kita boleh pakai sepatu untuk angkat wuduk, bila kita boleh tayamum. Subhanallah. Kalau kita tak tahu, kita perlu untuk belajar. Subhanallah. Jadi itu adalah tentang ilmu fikir. Kemudian sama dalam kitab yang sama, kitab Al-Askari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an zikrillah. Surah An-Nur ayat 36 hingga 37. Apa kata artinya? Cahaya itu, yakni cahaya itu di dalam rumah-rumah, yakni masjid Allah, yakni masjid Allah mengizinkan agar dimuliakannya dan disebutkan padanya namanya sebagai tempat bertasbih memuji Tuhan pagi dan petang. Buat orang-orang yang tiada dilalaikan perniagaan dan tidak juga jual beli daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi bila kata ayat ini, Allah SWT mengatakan fi buyutin azinallahu lahu azinallahu an turfa'a, di dalam rumah-rumah. Fi buyut, di dalam rumah-rumah, maknanya rumah-rumah sini adalah masjid. Rumah-rumah Allah adalah masjid yang ada di atas muka bumi ini, adalah rumah Allah. Jadi mengizinkan azinallahu an turfa'a, agar dimuliakan. Turfa'a, asal perkataannya perkataan rafa'a. Rafa'a itu bermakna menaikkan, membangunkan. Itu yang Allah firman dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah SWT berfirman, wa is yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Dan apabila Nabi Ibrahim AS membangunkan tiang-tiang daripada rumah Allah, iaitu Kaabah. Subhanallah. Jadi asal maknanya yarfa'u itu bermakna menaikkan, membangunkan. Tapi yang dimaksudkan anturfa'a sini, agar dinaikkan sini adalah agar diagungkan, agar dimuliakan. Dimuliakan apa? Dimuliakan rumah Allah tersebut. Dimuliakan masjid tersebut. Baik. Macam mana dengan muliakan masjid tersebut? Memuliakan masjid itu, dia kata sini, wa yuskara fiha ismuhu, dan wa yuskara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Yang pertama adalah dengan berzikir di dalamnya pagi dan petang. Itu yang pertama. Mengagungkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir di dalamnya pagi dan petang. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksudkan berzikir dalamnya pagi dan petang adalah melakukan di dalamnya itu sembahyang solat fardu 5 waktu berjamaah di dalam masjid. Maka itu namanya memuliakan dan mengagungkan masjid. Subhanallah. Jadi itu sikaplah yang kita mesti lakukan. Masuk masjid, cubalah kalau dapat sedaya upaya kita melakukan sembahyang fardu 5 waktu di dalam masjid. Mazhab Syafi'i melakukan sembahyang jemaah bagi lelaki, bagi kaum lelaki melakukan sembahyang jemaah di dalam masjid hukumnya adalah fardu kifayah. Adalah fardu kifayah. Bermakna dia adalah satu kefarduan.
Satu orang tak buat, kalau semua orang tak buat, semua dosa. Subhanallah, mestilah sekelompok yang melakukan sembahyang berjamaah di dalam masjid. Baik, jadi itu yang pertama. Cara mengagungkan masjid yang pertama adalah mengagungkan di dalamnya itu dengan solat 5 waktu. Bila kata solat, bermakna dia itu adalah dia punya head. Jadi bila kata head ada, yang lain tu semua ikut. Bermakna kalau sembahyang tu ada, disebutkan, Allah tak perlu nak sebutkan sembahyang lah, puasa lah, zakat lah, zikir lah, selawat, tak perlu. Allah cakap sembahyang, zikir, bermakna semuanya masuk dalam. Senang. Subhanallah. Sebab tu itulah mukjizatnya Al-Quran. Satu perkataan merangkumi macam-macam makna, maksud dalamnya. Makin kita baca, makin kita mendalami Al-Quran, makin kita mempelajari tafsirnya, makinlah keluar ilmu-ilmu. Subhanallah. Walaupun kitab-kitabnya ada, ulama tafsir sudah sudah wafat. Al-Imam Fakhr Razi, Al-Imam Ibnu Kathir, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, semua dah meninggal, wafat. Dan mereka hanya tinggal tulisan-tulisan tafsir mereka saja. Tapi kalau kita makin mengkaji Al-Quran itu, makin keluar manfaat. Makin keluar manfaat. Subhanallah. Itu mukjizat Al-Quran. Jadi yang pertama, sembahyang 5 waktu sebagai ketua segala amalan. Sembahyang 5 waktu. Yang kedua adalah tidak menjadikan masjid, tidak berbual kosong, tidak berbual kosong di dalam masjid. Bila kata tidak berbual kosong di dalam masjid, bermakna kalau buah kosong saja tak boleh, apalagi berbual yang maksiat, na'uzubillah. Masuk masjid, duduk-duduk, tunggu imam keluar khatib Jumaat, tunggu bangun Jumaat, ngumpat pula. Ini Pak Imam ni, ini ustaz ni gendut tau. Dia punya perut macam orang bunting 7 bulan. Ya Allah. Kita pula duduk masjid, bukan nak pergi baca surah Kahfi ke, baca selawat ke, baca zikir ke. Ini kita pergi ngumpat si imam tu pula. Biarlah imam tu nak gendut ke, imam tu nak kurus ke, dia punya pasal lah. Yang kita ni apa hal nak pergi ngumpat dia? Subhanallah, maaflah kalau kaum bapa yang mendengar ni, kalau yang memang pernah terbuat atau yang tak pernah buat, alhamdulillah. Yang pernah buat tu berhentilah. Bukan yang mendengar soal saya lah, yang timur-timur sana. Faham-faham lah. Jadi dalam masjid, yang kedua, cara kita mengagungkan masjid adalah tidak kita berbual kosong, apatah lagi berbual yang maksiat. Cakap mengumpat satu, bercakap besar. Cakap besar. Orang tak tanya, kita cakap. Itu lawa awak punya seluar. Lawa baju awak. Oh, awak tak tahu saya beli kat mana ni. Ini branded. Tak tanya pun. Saya cuma cakap lawa je. Siapa pergi tanya beli kat mana? Cakap besar nak menunjuk. Subhanallah. Jadi elakkan ni semua. Ni perbuatan dosa ni. Tu yang kedua, bangga-bangga. Yang ketiga pula bercakap bohong. Na'udzubillah. Menipu, menzalimi, mendustakan orang lain. Dan sebagainya. Jadi ini semua perbuatan-perbuatan dosa. Tinggalkan semampunya. Terutama bila kita di dalam masjid, dalam rangka mengagungkan masjid. Seperti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nur tadi, ayat 36 hingga 37. Baik. Kemudian dalam ayat yang sama juga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, dan orang yang orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak dilalaikan perniagaan dan tidak juga jual beli daripada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna perniagaannya, jual belinya itu tidak melalaikannya daripada mengingati Allah. Dia kata mengingati Allah khususnya adalah sembahyang 5 waktu. Balik pada awal ayat tadi kan, tadi Allah kata wa yuzkara fiha ismuhu, agar disebut padanya namanya. Bermakna diingat Allah padanya dalam masjid itu. Bermakna dalam kata yang lain, iaitu orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaannya dan jual belinya daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kemudian dalam firman Allah yang lagi, sambung kata Imam Nawawi, dan menyusul lagi membawakan ayat yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa membesar-besarkan syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Allah SWT mengatakan, wa man yu'azzim sya'airallah.
dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa man yu'azzim. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah ni boleh ditafsirkan boleh juga ditafsirkan dengan beberapa maksud. Ada ulama mengatakan syiar ini adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kata wa man yu'azzim sya'ira, dan barang siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, bermakna dia meletakkan perkara yang Allah haramkan itu sebagai prioritinya agar tidak melakukannya. Bak kata kita sedia maklum, prevention is better than cure. Cure kan? Jadi daripada kita melakukan taat dengan maksiat, bermakna yang lebih baik adalah kita tidak melakukan maksiat. Jadi lebih berjaga-jaga. Maka Allah SWT mengatakan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Bermakna barang siapa yang mengagungkan apa yang Allah haramkan, dia jaga diri daripada perkara-perkara yang Allah haramkan, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya dia itu daripada ketakwaan hati. Kenapa Allah kata ketakwaan hati? Kerana takwa itu letaknya di dalam hati. Takwa itu letaknya di dalam hati. At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW. At-taqwa hahuna, dalam hati. Takwa bukan kita menunjukkan dengan kita punya pergerakan dalam solat. Takwa, ini kenapa macam ini? Ini saya takwa sebenarnya. Ini salah faham. Ini mungkin dia sedang takwa dengan orang lain. Ataupun mungkin pasal dia tengah pakai baju takwa. Maaf katalah. Tapi yang nak masukkan takwa ini adalah dia mengagungkan syiar Allah. Ini maksud yang pertama, bermakna dia menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bila dia kata menjaga diri, bermakna dia berwaspada. Takut nak terbuat ni, takut nak terbuat ni. Biasanya hanya saja orang yang boleh bayangkan keadaan seperti itu apabila dia membayangkan satu saja. Andai kata aku sedang buat ini maksiat, malaikat maut datang, apa yang aku nak jawab depan Allah SWT? Apa agaknya aku punya ending kalau aku sedang buat maksiat tersebut, malaikat maut datang. Subhanallah, na'uzubillah, na'uzubillah. Semoga Allah SWT memberikan kita kematian dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan-keadaan yang baik. Dan menjauhkan kita daripada mati yang tidak baik, su'ul khatimah, na'uzubillah. Amin ya rabbal alamin. Jadi, kita wa man yu'azzim sya'ira, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, menjaga diri daripada perbuatan-perbuatan maksiat, bermakna dia itu mempunyai takwa dalam hatinya. Dan ketahui takwa itu bila hadir dalam hati seseorang, bermakna dia sudah mendapatkan pasport yang paling penting untuk masuk ke dalam syurga. Subhanallah. Jadi itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, syiar Allah adalah perkara-perkara yang menjadi syiar dalam agama Islam. Ada beberapa ibadat-ibadat dalam agama Islam, dalam agama kita, yang dia itu merupakan syiar. Syiar tu bermakna lambang. Bermakna kalau nak tahu keadaan atau negeri, kampung itu hidup Islam itu, kita lihat kepada syiarnya. Di antaranya adalah azan. Di antaranya adalah ibadat kurban. Di antaranya adalah sembahyang jamaah, seperti sembahyang hari raya. Ini semua syiar. Dan juga mementingkan menjaga masjid ni juga adalah termasuk syiar. Jadi Allah kata barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dia merasa penting benda-benda ini semua, maka itu kepentingan itu datang daripada hatinya yang ada sifat takwa. Siapa kata? Allah kata. Subhanallah. Jadi yang penting kita jaga diri kita daripada melakukan maksiat semampu kita, supaya sifat takwa itu benar-benar ada dalam hati kita. Firman Allah SWT lagi, tadi tu ayat tadi, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, surah Al-Hajj ayat 32. Dalam surah yang sama juga, surah Al-Hajj ayat 30 pula, Allah SWT berfirman, wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang membesarkan larangan-larangan Allah, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya.
Subhanallah. Jadi ini pun serupa dengan ayat tadi. Dalam ayat ini Allah SWT berfirman, wa man yu'azim hurumatillah, dan barang siapa yang membesarkan, mengagungkan larangan-larangan Allah, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Bermakna itu adalah perkara yang baik baginya di sisi Tuhannya, bermakna di akhirat nanti. Bukan di sisi Tuhannya itu kita kat sebelah Allah, Maha Suci Allah. Kalau kita kata kita kat sebelah, kita kat depan, kita kat tepi, bermakna kita sudah meletakkan Allah tu position. Allah suci daripada tempat. Maknanya Allah itu tidak bertempat. Jadi kita tak boleh bayangkan, kalau kita kata di sisi Tuhannya, bermakna di alam akhirat nanti. Di akhirat nanti, maka itu adalah perkara yang baik. Bermakna itu adalah perkara yang sangat kita akan perlukan. Apa yang kita perlukan? Diri kita itu tidak ada dosa-dosa yang memberatkan kita sampai boleh masuk ke dalam neraka, na'udzubillah. Jadi, lepas tu Allah kata, wa ma yu'azim hurumatillah. Barang siapa mengagungkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fa huwa khairul lahu inda rabbi, maka dia yang demikian itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Surah Al-Hajj ayat 30. Subhanallah. Baik. Kemudian sambung kata Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, kami meriwayatkan daripada Buraidah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innama buniyatil masajid lima buniyat lah. Artinya hanya saja masjid-masjid itu dibangunkan kerana sebab-sebab yang dibangunkan kerananya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innama buniyatil masajid. Hanya saja masjid-masjid itu dibangunkan ataupun dibina. Lima bunyat lahu, kerana sebab-sebab yang dibangunkan kerananya. Di sini penterjemah ada membawakan maksudnya, yakni kerana solat, zikir, membaca Al-Quran dan amalan-amalan kerana Allah dan agama sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini, termasuk belajar agama dan seterusnya. Maknanya apa? Maknanya dia melakukan masjid itu dengan tujuan masjid itu diadakan. Tujuan masjid itu didirikan. Sembahyang berjamaah, membaca Al-Quran, beramal, berzikir, beriktikaf, belajar agama dan sebagainya. Bermakna masjid itu tujuannya. Bermakna kita gunakanlah masjid itu untuk tujuan itu. Jangan gunakan masjid untuk tujuan lain. Tujuan yang bercangkar dengan perkara-perkara Islam, perkara-perkara dalam agama Islam. Jadi kita gunakan masjid itu untuk kita meraih pahala, meraih keberkatan, meraih kekurniaan-kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih lagi introduction ni berkenaan dengan masjid. Masjid, apa yang hendak kita lakukan bila kita sudah berada dalam masjid. Kemudian dalam hadis seterusnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang badui kampung yang kencing di dalam masjid. Subhanallah. Nabi pernah walaupun dia punya bahasa ni very direct yang pernah kencing. Kita ni kalau ni apa ni bahasa tulis kat dalam kitab benar kencing, tapi ni bahasa direct lah. Pernah, kalau kita bahasa lembut macam pernah buang air kecil kan, bahasa dia lembut sikit. Tapi Allah tak apalah, cuma nak bilang bahasanya macam kurang enak lah. Ala kulli hal, tetap maksudnya itu sampai. Bahawa Rasulullah SAW pernah berkata kepada orang badui kampung. Badui itu bermakna orang Arab pergunungan. Kampung tu, atau maksud kampung tu badiah ni macam orang yang tinggal di berjauhan lah. Yang buang air kecil di dalam masjid. Apa kata Nabi SAW? Inna hazihil masajid la tasluhu li syai'in min hazal bawli walal qadhar. Innama hiya li dhikrillahi ta'ala wa qira'atil Qur'an.
Artinya, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak dibina untuk buang air kecil seperti ini. Masjid-masjid ini tidak dibina untuk buang air kecil seperti ini. Atau kotoran-kotoran yang seumpamanya. Masjid-masjid bukanlah tempat, masjid-masjid bermakna tempat kawasan iktikaf. Selalu kita ingat, bila katakan masjid bermakna kawasan iktikaf. Itu yang dimasukkan dalam kitab-kitab. Bila kata masjid bermakna kawasan iktikaf. Cuma kita dah biasa kalau masuk masjid, bermakna kita pergi masjid, masuk je perkara masjid, kita dah consider masuk masjid. Tapi yang betul-betul masjid, real masjid adalah tempat kawasan iktikaf. Dan Nabi SAW bersabda kepada orang Badui itu adalah sesungguhnya masjid ini dibina, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak dibina untuk buang air kecil seperti ini. Itu yang pertama. Nabi bilang tempat kawasan iktikaf ni bukan untuk buang air kecil. Dan atau kotoran-kotoran yang seumpamanya. Ataupun kotoran-kotoran yang seumpamanya membuang sampah, membuang apa-apa, walaupun perkara-perkara itu adalah bersih. Seperti apa bersih? Tapi benda itu dikeji, tapi benda itu bersih. Bermakna benda itu bukan najis. Seperti kahak dan air liur, maaf kata. Hingus dan sebagainya. Itu adalah perkara yang dikeji. Tapi benda itu bersih tak? Bersih. Bermakna dia bukan najis. Tetap dilarang. Sebab itu adalah hukum dalam sembahyang. Kalau kita dalam sembahyang kita nak meludah, maka kita tidak boleh meludah ke depan. Bermakna ludah ke arah kiblat. Boleh meludah ke kaki atau meludah ke arah kiri. Meludah ke arah kiri. Ini kalau di luar masjid. Tapi kalau di dalam masjid, maka dilarang buat seperti itu. Hendaklah dia meludah ataupun kahak di sabu tangannya. Dan kemudian dibersihkan nanti. Atau di tangannya dipegang. Itu hukum. Jadi, bila kita dalam masjid, hukumnya berbeza. Kita nak kena hormati. Bukan masjid itu tempat kita buang sembarangan. Maaf katalah kalau kita duduk-duduk masjid, tunggukan ustaz tu ceramah atau tunggukan imam tu atau bila tu kamat kita dah sembahyang sunat qabliyah ke apa, kita duduk sambil menunggu ni, tangan ni ada gatal, pergi gigit dan nampak ketis pula. Dah bersipah sana, dah bersipah dengan kuku satu, dengan air liur kita ludah, na'udzubillah. Ini namanya mengotorkan masjid. Pergi masjid untuk kita dapatkan pahala, bukan kita pergi masjid untuk mendapatkan dosa. Gentil mas pula. Tahu mas ni kat dalam ni. Korek mas lah bahasa kita. Korek mas. Nampak masak apa? Orang kita gentil. Gentil kita ketis. Ketis pula pergi masuk orang sebelah. Orang sebelah punya poket. Tengok ni apa pula ada bau ni. Rupanya orang sebelah punya tadi, kok hidung ketis masuk dalam kocik dia. Ya Allah. Dah tadi tak senonoh pula. Dah kita menyakiti orang Islam pula. Yang dapat dosa pula pergi masjid. Na'udzubillah. Jadi, walaupun perkara itu bukan najis, tetapi itu dipandang keji, maka perkara itu adalah haram dilakukan di dalam masjid. Sehingga ada ulama mengatakan selagi mana kotoran itu ada dalam masjid, maka selagi itulah dosa kita berjalan. Na'udzubillah. Bayangkan kalau kita gara-gara kita potong, kita gigit kuku, kita ludah, kemudian kebetulan pula kita ludah pula bukan time Noja bekerja, maaf kata, dia kerja bila dia kerja tu minggu depan, maka selama seminggu dosa kita kat situ. Subhanallah, na'udzubillah. Jadi kita kena jaga hormat ni masjid, bukan tempat untuk kita bersuka-suka pergi buang-buang sampah. Bila kata soal bersuka-suka ni, bermakna kita kena jaga juga masjid ini daripada melakukan maksiat. Sama juga apabila kita melakukan upacara nikah di dalam masjid. Maaf katalah, saya harap ni benda ni bolehlah kita sebarkan, beritahu kepada saudara mara kita. Kalau kita nak lakukan nikah di dalam masjid, itu perkara yang baik. Tetapi harap, maaf kata, yang perempuan harap jaga aurat. Aurat itu bukan sekadar kita pakai tudung. Pakaian kita tu tak boleh ketat. Pakaian kita tak boleh ketat. Dipandang oleh laki-laki. Yang kadi pandang, yang nak menikah ataupun tengok juga, na'udzubillah, dah cerita dah jadi tak senonoh. Kan? Jadi kalau yang pergi yang nikah kat masjid, harap menghormati masjid. Bukan makna kat luar tu boleh buat maksiat tak, tapi ni especially bila kita masuk masjid. Pesan kepada saudara mara yang nak mendatangi, yang nak berturut sama menyaksikan upacara nikah, harap pakai pakaian yang elok, hormati masjid.
Saya merayu pada semua ni. Pasal saya selalu nampak ni. Bila ada nikah je mestilah ada yang tak senonoh, na'uzubillah. Jadi haraplah bila masuk masjid, hormati masjid. Pakai tutup aurat tu bukan saja pakai tudung. Bukan sahaja tudung pakai tudung saja, tapi tudung itu diturunkan sampai menutup bahagian paras dada, maaf kata. Itu cara pakai tudung yang sebenarnya, bukan pakai tudung nampak akan dada, na'uzubillah. Itu dah bermakna kita bukan bertudung. Itu bukan bermakna kita menutup aurat. Kita masih lagi menunjukkan aurat kita. Wahai kaum perempuan, haraplah ingat. Jangan masuk masjid kita pakai pakaian ketat sehingga dilihat oleh orang-orang lain, yang dilihat oleh yang bukan mahram dengan kita, na'uzubillah. Kita nak pergi majlis upacara nikah, dilakukan di masjid itu perkara yang baik, majlis ibadat. Nikah tu adalah ibadat. Nikah tu adalah sunnahnya Nabi SAW. Tapi bila kita pergi, kita buat maksiat, mentelah lagi dalam masjid lagi, na'uzubillah. Jadi kita jagalah, jaga, sangat jaga. Saya ulang banyak kali ni, jaga. Terutama orang-orang yang nak pergi majlis nikah ni di dalam masjid khususnya, dan amnya di majlis-majlis nikah lain, dan sepanjang waktu harap jaga pakaian. Jangan pandang kita pun sekadar pakai baju kurung, tapi lihatlah, jangan kita pakai baju yang ketat yang boleh menampakkan rupa bentuk tubuh badan kita, na'uzubillah. Saya cakap ni sebenarnya ini dekat nak marah ni sebenarnya ni. Jangan kita buat seperti itu. Yang ini baru yang pakai yang tutup aurat, yang tak tutup aurat tu terlebih lagi lah. Tutuplah aurat bila masuk masjid. Tutuplah aurat bila masuk masjid. Jadi kita hormati masjid. Hormati masjid. Itu satu. Pertama, tentang nikah tu, yang pertama, orang-orang yang mendatangi, tutuplah aurat. Yang kedua, bila kita masuk masjid, janganlah kita terpekik-pekik. Walaupun memang ada majlis nikah, kita nak bergambar, tak apa. Tapi janganlah kita sampai terpekik-pekik. Bersorak-sorak dan sebagainya. Kita ingatnya kita kat mana ni? Kita bukan kat balai rakyat. Kita kat dalam masjid. Masjid tu apa? Rumah Allah. Rumah Allah tu untuk ibadat. Kalau kita datang tu untuk buat maksiat, terpekik-pekik, maka itu bukan tujuan masjid itu didirikan. Itu bukan tujuan masjid itu didirikan. Masjid bukan tempat bekik-bekik, ketawa-ketawa terbahak-bahak, bergaduh dalam masjid. Itu bukan tujuan masjid. Itu bukan tujuan masjid itu didirikan. Jadi bila kita masuk masjid, harap jaga adab kita jaga masjid. Harap jaga adab kita apabila kita memasuki masjid. Saya mohon maaf lah kalau saya kata-kata ni agak terkasar. Tapi inilah realiti yang berlaku dalam negeri kita sekarang ni. Boleh nikah dalam masjid, pihak masjid pun dah memberikan peluang, ruang untuk kita dapat menjalankan ibadat nikah kita dengan sempurna. Tapi pastikan orang-orang yang nak menghadiri upacara pernikahan tersebut harap mengenakan yang pertama pakaian yang sempurna. Pakaian yang tutup aurat. Tutup aurat itu bermakna yang bukan ketat. Apalagi yang tidak tutup aurat. Yang kedua, bila kita dalam masjid bukan tempat untuk kita bersorak-sorak. Ini bukan balai rakyat, ni rumah Allah. Ingat, rumah Allah. Ni bukan balai rakyat. Ni bukan sisi, ni bukan bawah blok, ni bukan rumah orang. Rumah Allah. Hormati. Hormatilah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita buat sesuka hati kita. Jangan kita buat sekehendak hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita pergi ke masjid, minta adalah contoh kita punya anak nak bernikah ke apa, masjid pun nak kita register pada masjid. Kita register masjid pukul 3 petang. Register booking slot 2 jam. 3 sampai pukul 5 atau 2 sampai pukul 4. Make sure kita jadi orang yang amanah. Bila kata 2 sampai 4, kita start pukul 2 sampai 4. Jangan kita register 2 sampai 4, kita tibai pukul 1.30 dah siang dah start. Habis majlis pukul 6. Kan maknanya kita tak amanah. Kita nak buat pahala bernikah, tapi dalam masa yang sama kita buat maksiat, na'uzubillah. Tak amanah. Jadi kita kena jagalah. Walau ustaz ni kan masjid kan hak orang Islam, betul. Apa awak ingat awak seorang ke nak gunakan masjid tu? Maaf katalah. Apa kita ingat kita seorang ke nak gunakan masjid tu? Orang lain pun nak gunakan juga. Tapi gara-gara kita punya
kita punya tidak memikirkan orang lain, dia melibatkan pihak-pihak yang lain. Kan akan mendatangkan kemarahan pihak yang lain. Bila kata mendatangkan kemarahan, mereka akan tunding jadi kepada masjid. Kerana tak mempandai untuk menjaga, untuk handle orang yang bernikah dalam masjid. Jadi bila kita nikah kat masjid, haraplah, ni pesanan saya. Pesanan Al-Fakir ni. 3 pesanan ni. Yang pertama, jagalah aurat. Apalagi orang-orang yang tidak menutup aurat. Jaga masjid, jagalah aurat. Jangan pakai pakaian ketat. Pakai pakaian yang boleh menampakkan rupa tubuh, bentuk tubuh badan kita. Khususnya ni perempuan. Apalagi yang tidak tutup aurat, pakailah tudung. Yang kedua, haraplah tidak terpekik-pekik dalam masjid. Hore-hore. Memang kita happy. Siapa tak happy nampak anak sendiri nikah? Siapa tak happy lihat anak perempuan nikah? Happy dengan ada yang dengan air mata dan sebagainya. Tapi begitulah kita menunjukkan kita happy dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan sorak-sorak hore-hore terpekik-pekik sana dan sini sampai mengotori masjid dan sebagainya. Jaga. Tu yang kedua. Pesan kepada saudara mara. Yang ketiga, bila kita booking masjid, amanahlah dengan waktu yang diberikan oleh pihak masjid. Jangan kita memakai, walaupun kita tahu memang hak orang Islam, masjid itu adalah hak umat Islam, tetapi bukan kita yang menjaga masjid tersebut. Pihak petugas, staf masjid yang menjaga. Jadi janganlah kita memberatkan tugas mereka dengan berlaku tidak amanah kepada pihak masjid. Baik, jadi maaflah kalau saya kata ni agak terkasar. Pasal saya cakap ni kerana benda ni berlaku. Bukan saya kata benda ni yang saya reka-reka, tak. Benda ni berlaku, subhanallah. Kalau kat masjid kami, di Masjid Abdul Razak ni beberapa kali sudah. Saya cakap ni khusus masjid saya sendiri. Jadi pada pengantin-pengantin yang lain atau saudara mara yang kita yang ada yang akan bernikah, harap pesankanlah. Ni 3 ni minimum lah. Jaga tata tertib masjid. Ni masjid rumah Allah. Ni masjid bukan balai rakyat. Baik. Kita sambung lagi. Dalam penterjemahan dia mengatakan, balik pada cerita tadi, yang mengatakan seorang badui yang menceritakan bahawa seorang badui itu buang air kecil dalam masjid. Dia kata ditambah oleh penterjemah ni, mengatakan sebenarnya orang badui itu bukan sengaja hendak menajiskan masjid, tetapi masih baru mengenal Islam, belum tahu hukum hakamnya yang menyeluruh. Jadi disangkakan masjid itu seperti tempat-tempat berkumpul di kampungnya. Bila hendak melepaskan hajat boleh di mana-mana saja. Lalu baginda Nabi SAW memberitahunya tentang kehormatan masjid dan untuk apa masjid itu dibangunkan. Jadi inilah ditambah oleh penterjemah bahawa bukan badui itu sengaja nak kencing, tapi kerana dia baru masuk Islam, jadi dia kurang tahu tentang apa-apa yang dilakukan di dalam masjid, kehormatan masjid dan sebagainya. Wallahu a'lam bisawab. Sampai di sini saja perjumpaan kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, membacakan kitab Al-Azkar, menghuraikan lagi apa yang Al-Fakir termampu daripada kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini lagi 2 minggu insyaAllah. Semoga kita berjumpa lagi dan semoga amalan-amalan kita semua khususnya pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi kita doa sama-sama, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjumpakan kita dengan malam Lailatul Qadar, yang kita sedia maklum malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan kita daripada bulan Ramadan ini dalam keadaan bersih, suci daripada dosa, digolongkan daripada golongan orang-orang yang dijauhkan daripada api neraka insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ila huna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.